Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film dibuka di hutan Kolimala, India. Kita diperlihatkan ada dua pasangan yang lagi mau mendaki di sana. இப்போ என்ன உனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணும். Kemudian pas mereka lagi istirahat sebentar, si cowok yang lagi pengen nyari kayu bakar, dia ini ngeliat ada suatu pohon yang menarik. Dan pas pohon itu dipotong, di kayu itu ternyata ada sebuah paku yang bentuknya aneh. Dan gelam dari itu, di dalam pohonnya itu kayak ada sesuatu yang maksa pengen keluar yang ternyata ya keluarlah sebuah boneka yang menyeramkan. Dan boneka itu pun diambil sama nih cowok yang ngebuat dia pun langsung sedangkan di tempat si cewek, dia yang coba buat cari pacarnya ini ngambil juga boneka menyeramkan itu, yang alhasil kemudian cerita pun pindah ke desa dekat Bukit Kolimalai. Kita diperlihatkan dengan seorang bapak yang bernama Mari yang bekerja sebagai pemandu wisata ke Bukit Kolimalai. Malamnya, Mari ini datang ke tempat seorang yang bernama Charan buat ngebahas tentang perjalanan mereka nanti ke Bukit Kolimala yang bakal dipandu sama si Mari. இல்ல சார் கவர்மெண்ட் பிளான்டேஷனா தான் இருந்துச்சு. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எங்களோட வரதுனால ஊர்க்காரங்க யாரும் சந்தேகப்பட மாட்டாங்களே. இல்ல சார் இது Besokannya, kita diperkenalkan dengan gengan si Charan, yaitu Mena, Jerry, Charu, dan Setu. Beres semua perlengkapan siap, mereka pun langsung berangkat menuju Bukit Kolimalai. போற வழியில ஜாயின் பண்ணுவாரு. Tapi sebelum naik ke atas, mereka ini ngejemput si Mari dulu. Dan di tengah jalan, anaknya si Mari ini tiba-tiba ngejegat buat ngasih sebuah kalung jimat sebelum ayahnya ini pergi ke hutan. Akhirnya, mereka ini udah sampai di tempat parkiran. Dan di sana, tiba-tiba ada seseorang bapak-bapak yang terus ngeliatin mereka. Kemudian, mereka pun langsung lanjut perjalanannya dengan jalan kaki mulai memasuki hutan. கரடி, காட்டெருமை, பைசன் இதெல்லாம் நிறைய தெரியுது. Sampailah mereka ini di sebuah sungai. Ini cewek duaan yang terus-terusan main air sampai berisik. முன்னாடி 2 கிலோமீட்டர் போனா வேற ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. Si Mari pun langsung marahin mereka buat stop itu, karena berisiknya mereka ini bisa mancing hewan yang datang ke sana. Yang karena itulah, si Mena pun jadi marah gak suka sama si Mari yang terus bersikap kayak pengawal mereka, terus diatur-atur.
இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காடு மேல எல்லாம் பார்த்ததே இல்லையா? வாங்க, உங்க பாதுகாப்பு தான் சொல்லணும். அதுக்கு மேல உங்க விருப்பம். Pas mereka lagi istirahat, si Jerry yang ngos-ngosan terus langsung nyebat. Dia pun langsung dimarahin sama si Charu. Halo, hangoverன்றது நாய் நரிக்கு தீனி தான். Dan pas lemparan itu ngenain semak-semak di sana, mereka ini ngedengar ada suara lonceng yang ngebuat si Mari ini panik, nyuruh mereka semua jangan ke sana karena itu adalah area terlarang. Tapi si Setu sama si Charu yang bocahnya bebal, so tahu. Dia ini tetap ngecek semak-semak itu buat lihat ada apa di sana. Yang mana ternyata di sana adalah gerbang masuk menuju daerah terlarang yang penduduk desa meyakini kalau ada roh jahat di jalan itu. இது தடை செய்யப்பட்ட பகுதியின் போர்டு போட்டுருக்கு. நானும் அத்தனை தடவை சொல்லிட்டே இருக்கேன். Yang karena itulah si Mari ini langsung nyuruh mereka segera pergi dari sini. Tapi lagi dan lagi omongan si Mari ini gak didengerin sama mereka, yang ngebuat si Mari pun kesal banget sama kelompok ini yang sompral. நானும் வந்ததுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏதாவது ஒரு குறை இதுக்கு மேல எதுவும் கேட்காங்க சார். கேட்டாலும் என்கிட்ட சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை சார். புதுசா ஏதோ ஆரம்பிக்கலன்னு. முதல்ல பைசன் கரடி. Kemudian mereka pun lanjut perjalanan lagi sampai ke atas karena si Mari ngancem bakal pulang. Tapi di tengah jalan, si Charu ini ngedenger ada sebuah suara dan coba buat memeriksanya ke sana. Dan untungnya, si Mari ini langsung datang narik si Charu yang pengen didorong sama suatu sosok. Dan mereka pun lanjut lagi perjalanannya. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்ககிட்ட சொல்லாம எதுக்கு நீ டிவியேட் ஆன? வாளை போட்டு தள்ளணும். Akhirnya mereka ini sampai di puncak bukitnya. Dan pas lagi istirahat, si Jerry yang pengen foto si Mena ini langsung kabur kagak mau dipoto. Yang ngebuat mereka pun langsung ngejar buat nangkep si Mena. Tapi pas lagi pakai kacamatanya, tiba-tiba si Jerry ini ditinggal sendirian. Dan pas ngeliat ada si Mena di pohon depan, si Jerry ini coba buat langsung motret si Mena. Ya, ternyata si Jerry ini malah motret satu sosok yang ngebuat dia ini jadi panik ketakutan, manggil teman-teman yang lain. Charu? Di tengah kepanikan itu, si Jerry ini ngeliat kalau ada si Charu yang lewat dan langsung nyamperinnya ke sana, sampai-sampai ninggalin kamera dia. Dan ya, tiba-tiba kaki si Jerry ini ditarik. Dan gak lama dari itu, mereka semua pun pada keluar yang ngebuat si Jerry ini jadi emosi. Di tengah keributan itu, si Jerry ini nantang si Setu buat masukin hutan terlarang, ikat pakai kain salah satu pohon di sana. Kalau berhasil dia bakal nyerah, ngalah. Setu yang ditantang, dia pun akhirnya setuju. Tapi gak lama dari itu, si Mari ini datang langsung marahin mereka semua yang anggap hutan ini sebagai mainan. நான் உங்களுக்கு காலையிலே சொன்னல சார். அதுவும் இல்லாம அது காடு சார். உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்க புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு பார்த்தா. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்காக நீ சொல்றதெல்லாம் எங்களால கேட்டுட்டு இருக்க. Setu yang denger itu, dia pun bodo amatin si Mari dan mutusin buat tetap lanjut jalan ke hutan terlarang sama si Charu.
parah. Sampailah mereka ini di sebuah rumah kosong terbengkalai. Bukannya hirauin rumah itu, mereka ini malah nekat masuk ke dalam ngecek isi dari rumah terbengkalai itu. Pas di dalam, mereka ini ngeliat banyak banget boneka-boneka menyeramkan. Serta di sana ada ruangan bawah tanah. Yang karena itulah si Setu pun berencana buat masuk ke bawah. Si Charu yang lagi foto-foto, dia ini ngeliat ada boneka yang tiba-tiba ketempel di tembok yang padahal sebelumnya itu ada di bawah. Dan pas diambil, si Charu ini bukannya takut malah sempet-sempetnya foto sama bonekanya itu. Bola. Kemudian di luar, mereka pun dibuat panik sama kain mereka yang tiba-tiba ada di atas pohon. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba sedangkan di tempat anak yang lain, karena si Setu sama si Charu yang belum balik-balik, Mari ini berencana buat ngecek nyusul mereka, sekalian ditemenin sama si Charan. சரண் எங்க சார் இங்கே தானே சார் இருக்கணும் மேடம் சார் Pas sampai di bawah, mereka ini ngeliat si Charu yang udah banyak darah di mukanya ditambah kagak sadarin diri. Yang ternyata என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ya itu cuman permainan mereka berdua. Yang ngebuat si Mari sama si Charu pun jadi marah langsung pergi balik ke atas. அவனுக்கு கொடுத்துடலாம்டா. ஓகே. ஆமாமா கண்டிப்பா. அடே இரா வரேன்டா. ஏய் இரா. ஏய் நில்றா. Tapi pas sudah sampai di atas, mereka pun dibuat bingung, panik dengan adanya si Charu sama si Setu lain di sana. Yang mana di sini si Charu keadaannya trauma berat, ketakutan. Dan pas si Charan ngecek lagi mereka tadi sebenarnya ketemu sama siapa? Ternyata ya itu ternyata si setan yang berubah wujud nyamar. Karena itulah mereka pun jadi ketakutan, bingung, pengen cabut. Tapi gak lama dari itu, si Mari ini tiba-tiba bilang, Peci udah keluar. என்ன ஆளாளுக்கு கதை கேட்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கீங்க பேச்சி Kemudian kita pun kasih tahu asal-usul si Peci, yang mana rumah yang ada di bawah adalah rumahnya. Dan si Peci ini pewaris dari keluarga terkenal di desa. Tapi dia ini agak lain, suka ilmu hitam sejak usia muda. Biar memperkuat ilmu hitamnya, dia ini berkelana sampai tersesat ke dalam hutan lebat di Kerala. Sampai di suatu hari dia ini kembali dan udah jadi penyihir berbahaya dengan ilmu hitamnya. இந்த ஜமீன் பொம்பளை தான் பேச்சு பில்லி சூனியம் எவ்வளோன்னு கூடவே அவளோட அடிமைகள் இருந்தாங்க. Dan si Peci ini juga ngebawa murid-murid dia ke rumahnya, serta seluruh garis keturunannya didedikasikan untuk ilmu hitam, melayani iblis, dan sampai puncak ritualnya. Peci ini ritual dengan pengorbanan manusia. அடிமைங்கன்னா சாதாரண அடிமைங்க இல்லை அதுக்காக பேச்சு தேர்ந்தெடுத்தது. Sampailah di suatu hari, ada satu warga yang ngeliat rumah si Peci lagi ngubur mayat. Karena itulah, mereka semua ini datang buat merencanakan penangkapan si Peci. Tapi ya, karena terlalu kuat bisa nyantet, mereka pun gak bisa asal buat nangkep si Peci. Dan sekarang mereka ini datang ke pemuka agama, nyari solusi ngelawan si Peci. Dan di sini, si pemuka agama ini ngasih tahu sebuah cara, yaitu pemanggilan dan menjebak si Peci. Dimulai dari si Peci harus tewas dulu sebelum pemanggilan. Pas sudah tewas, baru saatnya pemanggilan buat mensegel arwahnya si Peci di sebuah pohon. அவ சாகாவரம் வாங்கிறதுக்கு உண்டான காணிக்கையாவது நெருங்க முடியுதா அந்த துஷ்ட அவளை ஆவாகனம் பண்ணி அடைச்சி வை. Dan sekarang mereka pun mulai rencananya dengan nyusup ke rumah si Peci secara diam-diam.
அவளோட கண் பார்வையில நேருக்கு நேரா பட்டுடாதீங்க. அவளோட ஆத்மாவை அடைச்சு அந்த பொம்மையை Tapi jika ada orang yang cabut paku itu, arwah peci ini bisa bebas. Yang karena itulah mereka ini bikin sebuah peringatan area yang jadi pensegelan si peci ini jadi area terlarang buat mencegah orang masuk dan cabut pakunya itu. ஒருவேளை அந்த ஆணியை யாராவது வெளியில் எடுத்து ஊர்க்காரங்க யாருமே இதுக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு ஒரு தடவை. அவளால கீழே வர முடியாது. இந்த அளவு என்ன வேணும்னாலும் செய்ய முடியும். அதன் Habis dengar cerita tadi, mereka semua pun langsung bergas buat beres-beres, buat cabut dari hutan ini yang udah kagak aman. என்ன தேடுற? Tapi si Jerry yang baru keinget sama kameranya yang ketinggalan. Dia ini malah berencana buat ambil kameranya itu. Yang ngebuat si Mari ini kesel banget, masih sempet-sempetnya nih orang mikirin barang daripada nyawanya. சார் உயிர் போன வருமா? பேசாம இருங்க சார். நீங்க வந்தா வாங்க, நான் கிளம்புறேன். சார் சார் Akhirnya si Jerry ini ketemu sama kameranya yang tiba-tiba ada di atas pohon. Si Jerry yang bukannya langsung cabut, dia ini malah sempet-sempetnya lihat isi kameranya dulu. Yang mana isi rekamannya itu kagak ada si Mari di dalam rekamannya. Yang ngebuat dia pun jadi panik dan malah ngejar si Mari yang ada di belakang lagi lari. Karena itulah si Mari ini sekarang kejebak sendirian kesasar. Di tengah itu, si Jerry ini ngeliat si Peci yang nampaknya diri, yang ngebuat dia ini jadi panik, lari lagi sampai ke rumahnya si Peci. Karena teriakan si Jerry, Charan ini langsung bergas buat ke bawah dan ketemu sama si Mari. Di sini, Mari pun langsung jelasin kronologinya. Dan karena itulah, mereka pun langsung cari si Jerry. Sampailah mereka ini di tempat dua pasangan yang ada di Sinawa. Di sana mereka pun nemuin GoPro-nya pasangan itu dan ngelihat tragedi yang terjadi pas saat itu. Mari yang sadar kalau tempat itu adalah tempat yang disegel si Peci, mereka pun langsung bergas buat cabut dari sana. என்னாச்சு? ஜெரி எங்க? ஏதோ பொருள் தொலைச்ச மாதிரி ஈஸியா பேசுற? இப்படி வாத்தால ஒரு அப்புறம் தொலைச்சோண்டா. தொலைச்சிட்டோமா? நீ Pas sudah sampai di atas, di sini Mari malah langsung dituduh kalau si Mari lah pelakunya dengan cerita rekayasa dia. Karena nggak mau ngurus omong kosong mereka, Mari ini bergas buat balik, terserah kalau yang lain mau ikut apa kagak. பண்றாங்களா? இவங்களை கூட்டி நான் காட்டுக்குள்ள வந்து கொலை பண்ற பாக்க. இது ஏன் மரியோ சொல்லிட்டு இருக்க நீ இப்படி போயிட்டு இருக்க செது. Di tengah itu, Charan sama si Mena ini ngeliat kalau si Charu ini jalan sendirian ke suatu tempat dan bergas ngejar si Charu. என்னோட ஃப்ரெண்ட் எங்கன்னு கேட்ட பேக்கல சாரு சாரு நில்லு. சாரு Sampailah di tengah hutan, mereka ini ngeliat si Charu yang diem di tengah. Dan tiba-tiba sedangkan di tempat si Mari, mereka ini ngedenger teriakan si Charan dan bergas buat ke sana. Pas sudah ketemu, mereka pun langsung bergas buat turun ke bawah. சார் Tapi si Mari yang udah sampai di tempat aman luar gerbang hutan terlarang, dia ini gak sadar kalau di belakang dia ini ternyata kosong. Yang ternyata Charan sama yang lainnya ini malah ke jalur lain dengan dipandu sama si Peci yang nyamar jadi si Mari. Ayo oke போலாம் வா வா Di tempat si Mari, dia yang pengen cabut sendirian dibuat gak jadi karena keinget anaknya yang pengen kue. Karena itulah Mari ini dengan nekat balik lagi buat nolong Charan sama yang lain masuk ke hutan terlarang.
Sedangkan di tempat si Charan, mereka yang terus lari, mereka pun jadi curiga kalau si Mari ini nyesatin mereka. Karena si Setu ini sadar dengan adanya pita yang sebelumnya dipasang si Charu. Di tempat si Mari, dia yang jalan sendirian akhirnya ketemu juga sama si Peci yang langsung coba nyerangnya. Yang ternyata si Peci ini gak berani nyerang si Mari karena kalung jimatnya yang udah turun-temurun diwarisin sama buyut dia. Kemudian kita balik lagi ke tempat si bocah tigaan. Dan bener aja, mereka ini malah dipandu ke rumahnya si Peci. Dan gak lama dari itu, si Mena ini hilang. Yang ternyata Mina! 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 Hey! ya, si Mena ini udah di rumahnya si Peci. Yang karena itulah Charan yang pengen nolong si Mena pergi ke rumah itu. Sedangkan si Setu yang masih trauma sama rumah itu pun mutusin buat cabut sendirian. Dan akhirnya si Setu ini berhasil keluar dari hutan terlarang. Dan si Charan yang masuk ke dalam rumah, dia ini ngeliat kalau si Mena terus-terusan diem di depan tembok. Mina! Kita balik lagi ke tempat si Setu. Dia yang lega banget bisa keluar dengan aman. Dia ini ngeliat kalau ada si Jerry yang jalan dengan kaki tangannya yang patah. Dan langsung bergas buat kesana ngebantu si Jerry. Tapi pas sudah sampai di perbatasan, si Jerry ini tiba-tiba diem. Yang ternyata Jerry? Yanda set. karena teriakan tadilah, si Mena ini jadi sadar dan langsung bergas dibawa keluar sama si Charan. Dan pas sudah di luar, si Mari ini tiba-tiba muncul dari semak-semak yang ngebuat mereka berdua ini gak percaya kalau si Mari lah yang asli. அப்ப கத்துனது அவர்தானே சார்? சொல்றத தயவு செஞ்சு கேளுங்க சார். அந்த எல்லை Tapi karena gak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya ikutin si Mari buat keluar dari hutan terlarang dengan saling gandengan tangan biar aman karena efek dari jimat si Mari. எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆனா எக்காரணத்தை கொண்டு என் கையை மட்டும் விட்டா. வாங்க சார். சார் முன்னாடி திரும்பி இப்படி பாக்குறாங்க. Tapi pas mau sampai, si Mena ini sempat-sempatnya jatuh. Yang karena itulah dia pun langsung Mena yang hilang. Si Charan ini mutusin buat nyari si Mena sambil harus ribut dulu sama si Mari yang nahannya. Mina! Iya, si Peci yang nyamar pun muncul yang ngebuat si Charan pun jadi frustasi. Tapi anehnya, si Charan ini kagak diserang. Dan pas dia ngeliat di dalam jaketnya, ternyata jimat si Mari ini ada di dia. Yang pas gelut dia ini gak sengaja ke bawah. Yang karena itulah dia pun bergas buat balik ke perbatasan. Tapi di tengah jalan, dia ini ngeliat HP-nya si Mari yang jatuh. Yang ternyata si Mari ini udah tewas. Karena itulah Charan yang tinggal sendirian pun langsung bergas buat cepet-cepet kabur dari hutan. Dan akhirnya
si Charan ini berhasil kabur keluar dari hutan. Dan gak lama dari itu, si Charan ini ngeliat ada mobil yang lewat dan bergas buat samperin mobil itu. Pas ngeliat ke dalam mobil, ternyata di sana udah ada si Mena yang masih hidup. Dan langsung Charan yang udah seneng banget bisa bebas keluar dari hutan, kayak udah keluar dari neraka. Sekarang si Charan ini malah balik lagi. Dan parahnya, dia ini sekarang ada di rumahnya si Peci dengan keadaan tangannya diikat. Kemudian kita pun dikasih tahu dalang sebenarnya, yaitu si Mena. Yang mana pada awalnya si Mena ini yang lagi ngecamp, dia ini gak sengaja ketemu sama si Charan and the gang dan mulai gabung sama mereka semua, serta pacaran sama si Charan. Pas di rumah, neneknya ini tiba-tiba kebangun karena ngerasain arwah si Peci yang udah kembali bebas. Dan ternyata pas di hari si Peci terbunuh, si neneknya si Mena ini lari dari pengawal dan berbaur jadi penduduk asli. Ya intinya keluarganya si Mena ini pengikutnya si Peci lah gitu. Karena pengorbanan manusia belum selesai, tinggal tersisa 13 orang lagi termasuk pasangan yang ada di scene awal. Yang karena itulah, buat memenuhi 13 tumbal si Peci, Mena ini jadi punya sebuah misi ngebawa orang luar masuk ke hutan buat dijadiin tumbal. Dan pada akhirnya si Mena ini ketemu sama Charan and the gang dan mulai menjebaknya. Dan buat si Mari, ternyata dia ini dibunuh sama si Mena. எவனும் அந்த எல்லையை தாண்டி உள்ள போக மாட்டான். ஏன் கூட நீங்க வந்தீங்கனாவே உங்களை நான் ரெகுலர் நான் இருக்கேன் உன் கூட. நீ பேச்சிக்கு சேவை செய்யற. பேச்சியோட பலி கணக்கு முடிகிற இடத்துல தான். Selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Tegang gak nih kalian? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.